Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yasir Rabbi tammim bil khair. Nawaitu i'tika fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, Allah memberikan kita nikmat yang berterusan untuk kita sama-sama menunaikan solat secara berjemaah di dalam masjid ini, dan Allah mengekalkan nikmat ibadah itu hinggalah di saat tahun baru 2024. Maka pujilah Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah kerana mengekalkan nikmat ini secara berterusan, dan janganlah engkau tarik nikmat ini daripada kehidupan kami. Kekalkanlah ianya sehinggalah akhir kehidupan kami, insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab yang menceritakan perjalanan hidup seorang manusia yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita mempelajari sirah adalah untuk kita mencintai Nabi kita daripada hati kita, kerana kita mengenali Nabi kita. Dan tujuan kita mempelajari sirah adalah untuk kita mengambil panduan, kerana pada kehidupan Nabi itu ada contoh ikutan yang terbaik. Moga-moga dengan kita membaca sirah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengiktiraf kita sebagai seorang hamba dan juga sebagai seorang umat yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi mengambil masa 63 tahun. 53 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. 10 tahun Nabi duduk di Madinah, sehinggalah akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 53 tahun campur 10, 63 tahun, itulah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah pun berada di fasa kehidupan Nabi di Madinah pada tahun 4 Hijrah. Tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas kita dah lihat dah bagaimana peristiwa peperangan Khandaq, peperangan yang Nabi korek parit gergasi bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana parit itu dibina untuk mencegah daripada Bani Ghatafan, Yahudi, Bani Quraizah dan juga Quraisy daripada menyerang kota Madinah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab jumlah tentera daripada pasukan bersekutu ini sangatlah ramai. Jumlahnya hampir ataupun 10,000 tentera.
melebihi jumlah penduduk daripada kota Madinah itu sendiri. Maka Nabi SAW bina, dan ketika itu pimpinan daripada pasukan musuh Abu Sufyan terkejut. Sebab apa? Melihat gaya peperangan yang seperti ini tidak pun pernah dilakukan oleh mana-mana orang-orang Arab di semenanjung tanah Arab. Ini bukan gaya style daripada orang Arab. Sebab apa tuan-tuan? Idea parit gergasi itu dicetuskan oleh Salman Al-Farisi. Dialah yang mencadangkan, ya Rasulullah, kalau kita berperang, kami berperang dengan orang-orang ataupun musuh yang jumlahnya lebih ramai, kami akan buat parit gergasi untuk memastikan pasukan musuh tidak boleh menghampiri kami. Setelah itu pasukan daripada musuh ini mengepung Madinah selama puluh hari tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak boleh nak seberang, cuba seberang tapi tidak berjaya. Lepaslah beberapa orang daripada mereka berlawan, bertempur. Antaranya kita dah lihat bagaimana Saidina Ali berlawan dengan pimpinan-pimpinan Yahudi. Tuan-tuan, akhirnya Saidina Ali membunuh pimpinan Yahudi tersebut. Apabila Yahudi tersebut turun untuk cari parit yang kawasan paling sempit, naik Yahudi tersebut dalam keadaan dia pancung leher kuda dia. Maksudnya dia tak nak balik dah, sungguh-sungguh dah dia nak keluar itu untuk menyerang dan berlawan dengan kawan-kawan Muhammad. Dan akhirnya tidak berjaya. Ali bin Abi Talib bunuh dia. Dan kemudian pimpinan-pimpinan daripada Yahudi Bani Nadir menyelinap masuk ke dalam kota Madinah, berjumpa dengan pimpinan Bani Quraizah, menyatakan hasrat supaya mereka menggugurkan perjanjian mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujuk tuan-tuan, Bani Nadir pujuk Bani Quraizah, kata janganlah, bersamalah dengan kami, jangan berkawan dengan Muhammad, khianati perjanjian, kita kan sama bangsa, kita kan orang Yahudi, keturunan kita sama. Tuan-tuan, akhirnya pimpinan Bani Quraizah itu termakan dengan hasutan tersebut. Maka Nabi SAW terpaksa berhadapan dengan tentera daripada luar, daripada parit Khandaq itu, dan juga tentera-tentera ataupun orang-orang Yahudi Bani Quraizah daripada dalam Madinah itu sendiri. Dan kita dah lihat bagaimana Rasulullah SAW menghimpunkan wanita-wanita, orang-orang tua dan juga kanak-kanak di dalam satu kubu, yang mana di dalam kubu tersebut ada ibu saudara Rasulullah SAW. Tuan-tuan, ibu saudara Nabi SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib, dialah yang membunuh Yahudi yang cuba menceroboh ke dalam kota tersebut, benteng tersebut. Dan apabila Yahudi lain nampak kawan dia yang berada di dalam itu mati, mereka dah tak masuk dah. Sebab apa? Sebab menyangka ramai lagi pahlawan Islam yang berada di dalam kota tersebut. Walhal di dalam kota tersebut hanya ada wanita, kanak-kanak dan juga orang-orang tua sahaja. Kemudian Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, Nabi mencadangkan, apa kata kita memberikan separuh kekayaan tanaman kurma kepada orang-orang Ghatafan. Kalaulah mereka ni diberikan kurma ini dengan harapan mereka menarik balik tentera mereka, jadi tak jadi perang. Maka orang-orang Ansar jawab kepada Nabi SAW, dahulu kami ini musyrik, kami ini menyembah berhala, kami ini jahiliyah. Dulu pun sebelum Islam kami tak beri harta
tanaman kurma kami ini saja-saja kepada orang. Ini kan pula kami sudah Islam dan kami tidak akan membenarkan harta ini diberikan kepada orang-orang yang menentang Islam. Dan akhirnya tuan-tuan, hari ini kita sambung, kita masuk bab yang terakhir dalam peristiwa peperangan Khandaq, bab yang terakhir tuan-tuan, pada tahun 4 Hijrah. Habis daripada hasutan daripada Yahudi Bani Nadir kepada Bani Quraizah, tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Nuaim ibnu Mas'ud Al-Ghatafan. Dia ini daripada Ghatafan, seorang pemuda bernama Nuaim ibnu Mas'ud datang menyelinap masuk ke dalam kota Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuaim ini adalah daripada pihak musuh sebelah Ghatafan. Dia datang untuk berjumpa dengan Nabi, maka tentera Islam bawa dia ini jumpa dengan Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, qad aslamtu. Sebenarnya aku ini dah Islam dah. Tuan-tuan, dia kata aku ni sebenarnya dah Islam. Hari ini aku datang kepada kamu ya Rasulullah, murni ma tasya. Ya Rasulullah, arahkan aku ini. Apa yang aku dapat sumbangkan kepada agama ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nuaim, masuk ke dalam pasukan musuh, kamu kacau bilaukan mereka. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Nuaim, kalau kamu nak tolong, masuk kembali ke pasukan kamu, pecah belahkan kesatuan orang-orang musyrikin. Antaranya tadi Bani Nadir, Yahudi tadi, Ghatafan dan juga Quraisy. Tuan-tuan, 3 tentera bersekutu ini. Maka ini adalah muslihat tuan-tuan. Konsep perang ini adalah muslihat. Perang ni muslihat. Boleh menipu, boleh berbohong dalam peperangan. Sebab apa tuan-tuan? Peperangan ini kalau kita jujur, maka ianya tidak dinamakan peperangan. Ianya berbeza dengan pertandingan politik. Politik dia tak boleh berbohong. Dia mesti sebut perkataan yang benar, janji yang benar untuk menang dalam pilihan raya. Dia tak boleh berbohong. Sebab apa? Dia bukan peperangan. Peperangan ini lain, dia mesti ada muslihat sebab nak menang peperangan. Tapi dalam pilihan raya, dia bukannya peperangan, tapi dia untuk nak mengambil, meraih undi kepada orang awam. Maka dia tidak dibenarkan untuk berbohong dan mestilah bercakap benar. Maka Nuaim ini tuan-tuan, dia pergi ke pasukan dia balik. Dia pergi, pertama sekali dia pergi ke kem Yahudi. Nuaim ini daripada Ghatafan, dia pergi ke kem Yahudi. Dia sebarkan berita palsu. Dia tanya dengan Yahudi, kamu ni wahai Yahudi tak risau ke? Kamu tak bimbang ke? Sebab Ghatafan dengan Quraisy ini, mereka memang berjiran. Kamu itu Yahudi bukan jiran dengan mereka. Kamu berjiran dengan Madinah, berjiran dengan Rasulullah, berjiran dengan kerajaan Madinah. Kamu tak bimbang ke kalau Ghatafan dan Quraisy ini mengkhianati kamu semua orang-orang Yahudi? Maksudnya apa tuan-tuan? Dia cuba buat Yahudi ni salah anggap ataupun tidak percaya dengan orang-orang Quraisy. Kamu nak ke bergabung dengan dia? Kan nanti kalau dia menang, dia usirnya kamu Yahudi. Sebab apa? Quraisy dengan Ghatafan ini berjiran. Kamu bukan berjiran, kamu duduk jauh dengan mereka. Kalau mereka mengkhianati kamu macam mana? Wahai orang-orang Yahudi, minta kepada Quraisy dan juga Ghatafan jaminan cagaran. Minta kepada Quraisy dan Ghatafan, berikan kepada mereka 2 pemimpin tertinggi mereka untuk diberikan cagaran duduk di kemah Yahudi. Kalau mereka ini mengkhianati, maka pimpinan Quraisy dan juga Ghatafan ini akan dibunuh. Maksudnya apa? Cagar, minta cagaran. Simpan dulu, pemimpin dia duduk di dalam kem kita.
selesai perang, kalaulah mereka tak mengkhianati, barulah pemimpin ini dilepaskan. Begitulah cadangan Nuaim. Maka tuan-tuan, Yahudi ini termakan dengan kata-kata Nuaim ini. Dia kata betul juga, kita ni sponsor dalam peperangan ni, kita sponsor mereka. Ghatafan dan juga Quraisy ini, kita bagi mereka peruntukan. Kalau mereka khianati kita, habis kita semua putih mata. Dan akhirnya mereka termakan dengan hasutan tersebut, dan esoknya mereka menyuarakan hajat mereka untuk mendapatkan cagaran ataupun kita panggil sebagai tebusan, untuk memastikan pakatan mereka ini terus kekal bersama-sama. Kemudian Nuaim ini pun masuk berjumpa dengan Quraisy. Dia pun masuk ke dalam kamp Quraisy, cakap bahawa Yahudi ni, aku dengar-dengarlah Yahudi ni, mereka ada sebut yang bahawa mereka tak percaya dengan orang-orang Quraisy dan juga Ghatafan. Aku dengar mereka nak minta cagaran pemimpin Quraisy dan juga Ghatafan untuk duduk di kamp mereka, sehinggalah peperangan ini berakhir. Kata orang-orang Quraisy, betul ke perkara tersebut? Adakah benar Yahudi tidak mempercayai kami? Esoknya tuan-tuan, bila Yahudi ini minta kepada Quraisy, kami nak pemimpin kamu dicagarkan untuk duduk bersama dengan kami sehingga selesai peperangan ini, untuk memastikan yang bahawasanya kamu ini tidak mengkhianati orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Quraisy pun percayalah. Betul lah kata Nuaim, memang Yahudi ni dia ada rasa sifat tak puas hati, tak yakin dengan kita. Maka tuan-tuan, strategi Nuaim ini berjaya memperpecah belahkan kesatuan mereka. Selain daripada Allah menghantarkan bantuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menghantarkan bantuan, iaitu angin yang kuat, ribut yang hanya terkena kepada kawasan tentera musuh yang menterbalikkan kemah mereka, periuk-periuk mereka, alatan-alatan mereka. Dan ketika itulah Abu Sufyan, ketua panglima turus satu pasukan bersekutu ini, Abu Sufyan isytihar yang dia nak balik. Abu Sufyan isytihar dia nak balik, kami orang Quraisy nak balik, tak nak teruskan peperangan ini. Satu, sebab mereka nampak tak ada kesepakatan antara Yahudi dan juga Quraisy dan Ghatafan. Kedua, melihat banyaknya perkara yang telah dibazirkan, binatang-binatang ternakan, bekalan yang mereka bawa sudah semakin habis. Kemudian datang pula angin ribut yang menterbalik, meranapkan segala kemah-kemah mereka. Dan akhirnya Abu Sufyan ambil keputusan untuk pulang semula ke Mekah, menaiki kuda dia. Malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi hantar seorang sahabat, Huzaifatul ibnu Yaman, untuk pergi tengok betul ke Abu Sufyan ni balik. Maka bila Huzaifatul ibnu Yaman pergi, dia tengok dan dia balik, dia laporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, benar Abu Sufyan telah pun kembali dan pulang semula ke Mekah. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa peperangan Khandaq ini, Nabi bagi tahu inilah peperangan terakhir yang mana Quraisy Mekah akan menyerang kita. Selepas ini dah tak ada dah peperangan yang melibatkan Quraisy Mekah. Orang Mekah tidak akan datang lagi menyerang kita, bahkan kitalah yang akan datang menyerang mereka. Maksudnya tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi kata inilah peperangan Khandaq, inilah peperangan terakhir melibatkan orang-orang Quraisy Mekah. Dan selepas ini Nabi tidak lagi akan berperang dengan orang-orang Mekah. Apa yang berlaku? Nabi seronok
apabila melihat orang-orang Quraisy balik dan berangsur balik, Nabi SAW arahkan kepada para sahabat untuk pulang semula ke rumah masing-masing. Waktu Nabi dengar, tuan-tuan, Bani Quraizah, kan Nabi dengar Bani Quraizah ini mengkhianati. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dulu waktu Nabi datang hijrah, Nabi buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, yang mana orang-orang Islam tidak akan mencuri harta orang Yahudi, orang Yahudi tidak akan dizalimi, orang Yahudi mestilah dijaga harta-harta mereka selama mana mereka bersama dan taat dengan pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi hanyalah membayarkan duit ataupun cukai berdasarkan kemampuan mereka sahaja. Itu pun cukai itu dibayar hanya setahun sekali. Tuan-tuan, Yahudi ini dengan orang-orang Islam di bawah pimpinan Rasulullah buat perjanjian. Maka selagi mana perjanjian ini dipatuhi, maka orang Islam dan orang Yahudi kena saling bersama, tolong menolong. Kalau orang berperang dengan orang Islam, orang Yahudi pun kena tolong. Kalau orang Yahudi dikhianati oleh orang luar, orang-orang Islam Madinah pun akan sama-sama memberikan pertolongan. Dan akhirnya perjanjian itu dikhianati oleh Bani Quraizah. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, "Wahai Muhammad, adakah kamu dan sahabat-sahabat kamu telah pun meletakkan senjata? Sesungguhnya aku mendapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk sekarang kamu bersegera menuju ke Bani Quraizah." Bani Quraizah, tuan-tuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi, tuan-tuan, bila dapat arahan tersebut, baru sahaja selesai perang, sahabat ada yang dalam perjalanan pulang, ada yang letih lagi, ada yang berdarah lagi, belum sampai lagi ke rumah, tiba-tiba dapat arahan untuk menuju ke Bani Quraizah, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat arahan ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus buat pengumuman, la yusalliyanna ahadun nil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun di antara kalian yang solat asar kecuali di Bani Quraizah. Maksudnya Nabi bagi tahu kepada sahabat, jom kita bersegera dapat arahan Allah untuk sambung perang. Sambung, tuan-tuan, bukannya sambung OT, bukannya sambung buat duit, bukan sambung meniaga, sambung berperang balik. Baru selesai perang, nak pergi sambung perang. Nabi kata, la yusalliyanna ahadun lil asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seorang pun solat asar kecuali di Bani Quraizah. Maksudnya sungguh-sungguh pergi. Baru habis perang, semua sahabat taat, tak ada yang mengeluh. Tak ada yang mengeluh, tak ada yang merungut, tak ada yang membantah. Tak ada kata, ya Rasulullah, boleh tak aku nak rehat ni, aku ni penat. Tak ada, tuan-tuan. Semua para sahabat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian sahabat yang pergi, yang solat asar di pertengahan jalan, dan ada sebahagian sahabat yang terus pergi ke Bani Quraizah dan solat asar di sana. Sebab apa, tuan-tuan? Ada dua jenis cara faham. Satu, kumpulan sahabat ni dia dengar Nabi memang sungguh-sungguh kata apa pun terjadi solat asar dekat Bani Quraizah. Ada sahabat faham Nabi kata bersegeralah ke Bani Quraizah dalam perjalanan tu. Kalau dah masuk waktu, solat asar dulu, sebab waktu maghrib hampir tiba. Maksudnya waktu asar itu sudah sangat singkat. Tuan-tuan, Nabi SAW dengar perkara tersebut. Satu hadis, dua cara faham yang berbeza, tuan-tuan. Dua cara faham berbeza berkaitan dengan hadis Nabi SAW tentang perkara tersebut.
Hadis sahih riwayat Bukhari, tuan-tuan. Bila Nabi dengar, Nabi tidak pun menyalahkan mana-mana pihak. Nabi tidak menyalahkan mana-mana pihak. Banyaklah perbincangan berkaitan dengan perkara tersebut, dan semua sahabat sampai di Bani Quraizah, dan Nabi SAW kepung Bani Quraizah ini, perkampungan tersebut, selama 25 malam di Bani Quraizah. Kepung, tuan-tuan, kepung untuk mendesak mereka ini supaya serah diri ataupun berundur daripada menyerah kepada tentera-tentera Islam. Akhirnya setelah 25 hari, orang-orang daripada Bani Quraizah minta nak runding. Minta nak runding. Wahai Muhammad, kami nak berunding. Tuan-tuan, Nabi berunding tak? Nabi berunding. Nabi berunding. Nabi hantar Abu Lubabah, sahabat Nabi daripada Ansar. Nabi hantar Abu Lubabah untuk pergi ke Bani Quraizah, masuk di dalam kota mereka untuk berunding dengan orang-orang Bani Quraizah. Siapa dia? Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Abu Lubabah pun masuk. Bila Abu Lubabah masuk, pimpinan Bani Quraizah ni kata, tengok wahai Abu Lubabah, ada orang tua, ada orang sakit, ada kanak-kanak yang menangis. Macam kita lah, tuan-tuan, hari ni tengok orang-orang Palestin yang mana menangis, lapar, tak makan, ada yang cedera, orang-orang tua, kanak-kanak dan wanita. Bila Yahudi Bani Quraizah ni tunjuk kepada Abu Lubabah, tengok wahai Abu Lubabah, ada orang sakit, ada kanak-kanak yang lapar, ada yang menangis, maka tuan-tuan, Abu Lubabah ini jadi kesian. Sebab apa jadi kesian? Sebab dulu waktu Rasulullah belum lagi hijrah, Islam belum sampai di Madinah, orang-orang Aus dengan Bani Quraizah ini ada perjanjian. Khazraj berjanji dengan Bani Nadir, Aus pula berjanji dengan Bani Quraizah. Ada kesepakatan sebelum kedatangan Islam. Maksudnya mereka dulu ni geng. Maka Abu Lubabah ini, dia daripada Aus. Bila dia nampak orang susah, kesian dan semuanya, dia teringat dengan perjanjian dulu, waktu jadi geng dululah. Waktu jadi geng dulu, dia teringat. Maka bila orang-orang Yahudi ni tanya, wahai Abu Lubabah, apa pendapat kamu apabila kami tidak meneruskan perjanjian dan tak taat kepada Muhammad? Lalu Abu Lubabah, tuan-tuan, dia buat satu isyarat saja. Dia tak sebut. Dia buat satu isyarat seperti isyarat menyembelih. Dia buat macam ni. Contohlah, isyarat seperti menyembelih, dia buat macam ni. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Lubabah nak bagi tahu, teruskan Yahudi seperti apa yang kamu kehendaki. Maka tuan-tuan, bila Abu Lubabah dia terlepas perkara tersebut, dalam perjalanan dia nak balik keluar daripada kota Bani Quraizah itu, tiba-tiba baru dia tersedar yang bahawasanya perbuatannya itu telah pun mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, baru dia sedar. Dah separuh jalan, ya Allah, apa yang aku buat ni? Kerana dahulu kami berkawan dengan Yahudi Bani Quraizah, bila nampak keadaan seperti itu, aku jadi kasihan dan aku membenarkan apa yang orang-orang Yahudi ni buat. Maka ketika itulah Abu Lubabah, bila dia kembali kepada Rasulullah, dia ceritakan perbuatan dia, bercerita tentang perbuatan dia, apa yang dia lakukan kepada orang-orang Yahudi, apa perkataan yang dia ucapkan. Dan dia bagi tahu, ya Rasulullah, aku telah pun mengkhianati. Dan Abu Lubabah, tuan-tuan, dia ikat tubuh dia di suatu tiang. Sebab itu kalau tuan-tuan masuk Raudah, ada tiang, nama dia tiang Abu Lubabah. Tapi Saudi ni dia tak adalah pergi bubur dekat tiang tu. Ini tiang Abu Lubabah, dia tak buat. Nanti kita akan buat apa tuan-tuan? Kita akan buat benda syirik kat situ. Sebagai contoh, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah tu,
tempat pertemuan di antara Nabi Adam dan juga Hawa. Tuan-tuan, dekat situ Jabal Rahmah tu saya pergi, saya tengok dekat situ, kan dia pertemuan Adam dan Hawa. Jadi macam-macam surat ada dekat dalam tu. Ada yang letak hajat, ada yang letak gambar calon isteri, ada letak gambar calon suami, macam-macam lah. Banyak gambar-gambar yang saya tengok dalam tu, gambar orang-orang Nusantara. Saya cakap Nusantara lah tuan-tuan, tak tahu dia orang negara mana. Macam-macam letak situ, campak duit shilling, macam-macam. Saya pun tak tahu. Nak campak duit tuan-tuan, campak dalam tabung masjid, bukan campak dekat dalam tu. Maka tak dibubuh lah. Saudi tak bubuh lah, ini tiang Abu Lubabah, ini tiang Sayyidatina Aisyah. Tak ada tanda. Cuma kalau dekat tiang itu, dia letaklah sikit line yang berbeza, tanda yang macam tu sahaja. Orang yang faham, fahamlah. Yang mana tak faham, maka dia tak tahulah. Dia kata cantik, kenapa tiang ni corak-corak dia berbeza-beza Untuk apa? Ada sebab dia tuan-tuan. Maka Abu Lubabah ini bila dia rasa bersalah begitu, dia ikat tubuh dia dekat tiang Masjid An-Nabawi, tiang Abu Lubabah. Sampai hari ini digelarkan dengan tiang Abu Lubabah. Dia ikat diri dia selama 20 hari tuan-tuan. Sebab apa? Menunggu keampunan daripada Allah dan juga keampunan daripada Rasulullah. Waktu solat je, isteri dia datang, akan tolong buka ikatan, sembahyang, kemudian sambung ikat balik tuan-tuan. Begitu para sahabat, kesungguhan dia bertaubat. Sungguh-sungguh betul. Satu je kesalahan, taubatnya bersungguh-sungguh sehinggalah akhirnya Allah turunkan. Lepas 20 hari turun surah At-Taubah ayat 102 yang membersihkan nama Abu Lubabah. Nabi bagi tahu tuan-tuan, semua sahabat berlari untuk melepaskan ikatan Abu Lubabah. Kata Abu Lubabah, aku tidak akan bebas selagi mana Rasulullah lah yang membebaskan aku daripada ikatan tersebut. Tuan-tuan, bezanya para sahabat ini, Allah mengiktiraf taubat dia melalui daripada langit. Taubat itu diberitahu kepada para sahabat. Maka Abu Lubabah, Allah menerima taubat Abu Lubabah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turut memaafkan Abu Lubabah tuan-tuan. Kemudian apa yang berlaku? Bila selesai daripada Bani Quraizah tadi, akhirnya nak ditentukan apa hukuman kepada Bani Quraizah yang telah mengkhianati Rasulullah. Apa? Ramai daripada orang Aus kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang-orang Quraizah. Maksudnya apa tuan-tuan? Dulu kalau tuan-tuan ingat waktu kisah Bani Nadir, Nabi usir saja Bani Nadir yang mengkhianati Nabi usir saja. Bila Nabi usir, Aus ini yang dulu berbaik dengan Bani Quraizah ni, dikata apa? Ya Rasulullah, berbuat baiklah, jatuhkanlah hukuman yang baik kepada Bani Quraizah. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat apa ni? Nabi nak buat apa? Nabi nak buat apa kepada keputusan tersebut? Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada orang-orang Aus, wahai orang-orang Ansar, orang-orang Aus, mahu tak kamu kalau aku cadangkan Sa'ad ibnu Mu'az yang menjatuhkan hukuman? Maka tuan-tuan, orang-orang Aus ni semuanya setuju. Orang Aus setuju. Dia kata kalau Sa'ad bin Mu'az yang jatuhkan hukuman, pasti hukuman itu seperti yang kami kehendaki. Sebab apa? Sa'ad bin Mu'az pun daripada Aus, maka pasti hukuman itu seperti yang dikehendaki oleh orang-orang Aus. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan sesuatu kepada Sa'ad bin Mu'az. Maksudnya Nabi nak bagi tahu hukuman dia yang seperti ini, wahai Mu'az. Tapi Nabi tak cakap
Nabi tak suarakan kepada Sa'ad bin Mu'az. Fahamnya Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, dia jatuhkan hukuman ataqtula rijal wa tusba dharari wa taqsamu amwalahum. Bunuh lelaki, orang-orang daripada Bani Quraizah ini, lelaki-lelaki mereka ini dibunuh. Bahagian daripada harta ini kita rampas dan kita bahagikan, dan wanita mereka dijadikan hamba abdi. Tuan-tuan, maksudnya lelaki daripada Bani Quraizah ini dibunuh kesemuanya. Bahagian harta mereka itu adalah harta rampasan yang akan dibahagikan kepada orang-orang Islam, dan perempuan-perempuan mereka dijadikan hamba. Dijadikan hamba, tuan-tuan. Terkejut orang-orang Aus. Sebab apa? Sebab Sa'ad bin Mu'az jatuhkan hukuman yang begitu. Nabi SAW sangat gembira. Nabi kata, laqad hakamta fihim bi hukmillah. Wahai Sa'ad bin Mu'az, ketahuilah bahawa hukuman yang kamu jatuhkan ini adalah hukuman yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tertulis, tuan-tuan, di dalam Taurat dan juga Injil. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak sebut pun perkataan tersebut kepada Sa'ad bin Mu'az, tapi Nabi mengharapkan sesuatu kepada Sa'ad bin Mu'az untuk menjatuhkan hukuman pada ketika itu. Fahamnya para sahabat ini, dijatuhkan hukuman yang setimpal kepada orang-orang Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan hukuman mati kepada lelaki-lelaki Bani Quraizah, dan harta-harta mereka dirampas, dan wanita-wanita mereka dijadikan hamba abdi, tuan-tuan. Begitulah peristiwa yang berlaku selepas daripada peperangan Khandaq, iaitu merujuk perkara yang sama, peperangan Ahzab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang sama Nabi berhadapan dengan tentera-tentera bersekutu daripada Quraisy, Ghatafan, dan juga daripada Yahudi. Dalam masa yang sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan tentera ataupun daripada orang-orang Yahudi yang mengkhianati daripada dalam Madinah sendiri. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kalau kita perasan, waktu Nabi dengar Bani Quraizah ini mengkhianati, Nabi terduduk. Kita lah kalau dapat berita ujian bertipe-tipe, ni dah dapat dah ujian ni, ujian, tiba-tiba datang lagi satu ujian yang lebih berat, terduduk kita, tuan-tuan. Rasulullah pun begitu juga. Bezanya Nabi ini tidak menyalahkan takdir, dan Nabi tidak pula melepaskan tanggungjawab. Nabi berfikir dan Nabi mencari solusi yang lain, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan para sahabat, tuan-tuan. Bila dapat arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai dari perang Khandaq, kita menuju ke Bani Quraizah. Kita lah, tuan-tuan, kalau majikan kita, bos kita hantar pergi kursus itu 3 hari. Patut 3 hari. Tiba-tiba hari ketiga tu bos kata kita kena mesyuarat penting, tambah lagi sehari, tuan-tuan. Merungut kita pun mengadulah dengan bos kita. Dia cakap apa? Cakap, bos, saya dah tempah tiket dah ni, walhal dia naik kereta sendiri, dah tempah dah tiket bus, flight apa semua, nak kena balik dah ni. Merungut. Para sahabat balik daripada peperangan Khandaq, dapat arahan menuju ke Bani Quraizah, terus taat dengan Nabi, bergerak dengan Nabi tanpa ada satu pun rungutan. Tuan-tuan, pergi mana, tuan-tuan? Pergi perang. Kita baru kena bos bagi tahu kerja lebih sikit, kita punya kursus ini ditambah lagi sehari. Merungut kita, tuan. Ada yang dah balik dah pun, mesej dengan bos, cakap apa? Saya dah bertolak dah, baru perasan mesej. Contoh. Begitulah juga dengan para sahabat, mereka taat dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susahnya dakwah Nabi, tuan-tuan. Nabi dakwah, kita ini tinggal nak menjalankan sahaja, tinggal nak beribadahnya sahaja.
Kita tak disuruh untuk mengangkat senjata. Kita tidak suruh untuk berperang dengan orang-orang lain. Kita hanya disuruh berperang dengan hawa nafsu kita semata-mata, untuk sama ada kita taat dengan perintah Allah ataupun kita tidak taat dengan perintah Allah. Bila dah dekat akhir, dah masuk tahun baru tuan-tuan, selain daripada azam kita, saya selalu tengoklah kalau kaum Hawa ni, azam dia balik-balik nak kurus, azam tahun baru nak diet. Itulah yang saya dengar. Seolah-olah benda lain dah tak ada dah dalam kehidupan dia. Yang penting dia nak kurus. Begitu dah juga dengan kita. Yang paling penting tuan-tuan, azam kita apa dia? Setiap tahun adalah untuk kita memperelokkan ibadah kita. Dulu kita semayang, dah bagus dah semayang dekat masjid. Dulu kita semayang 5 waktu. Tuan-tuan, tahun ini kita upgrade semayang qabliyah dan ba'diyah. Jangan cuba tinggalkan. Dulu kita puasa Ramadan sahaja. Puasa Ramadan, upgrade tuan-tuan. Tahun baru Ramadan kali ini aku nak puasa Ramadan. Sebelum sampai Ramadan, aku nak upgrade puasa sunat. Mulakan dengan Isnin Khamis dan sebagainya. Dulu baca Al-Quran ni tak ada. Ada pun kalau masjid buat bacaan Yasin. Upgrade tuan-tuan, tahun ni nak mula baca sehelai semuka. InsyaAllah akhir boleh khatamkan Al-Quran, nak lancarkan bacaan. Yasin mungkin lancar, tapi surah-surah lain mungkin tergagap-gagap, nak cuba memperbaiki. Mulakan azam tersebut tuan-tuan. Moga-moga dengan kita azam dengan perkara yang baik, Allah Subhanahu Wa Taala pandang perkara itu, Allah pandang niat itu. Walaupun kita tak bermula lagi, bila kita mati tuan-tuan, Allah akan terima niat kita itu sebagai salah satu pahala yang telah pun kita laksanakan. Tuan-tuan, tapi jangan berazam saja tapi tak ada usaha nak menuju ke arah itu. Tak apa, kita niat je, Allah akan terima juga. Tak bolehlah macam tu tuan-tuan. Kita ni selalu ambil yang paling ringan sekali. Semuanya pakai niat. Niat balik ni nak baca Al-Quran. Tapi tak ada usaha pun nak ambil Al-Quran nak baca. Dia kata tak apa, orang Islam ni niat pun dah dikira. Tapi kenalah tuan-tuan usaha ke arah tersebut. Moga-moga kalaulah Allah tengok kebaikan yang kita lakukan, kesungguhan kita itu tuan-tuan, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Boleh jadi ada di antara kita yang pada hari ini yang kematian daripada tahun ini. Boleh jadi bukannya semuanya kekal untuk nak berhadapan tahun yang seterusnya. Boleh jadi ada yang mati yang umur dia adalah takat tahun 2024. Maka tuan-tuan, gunakan bagi umur yang Allah kurniakan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah Allah menghalakan kita kepada perkara-perkara maksiat tuan-tuan. Wallahu alam, sekadar itu dulu insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita sudah masuk pada tahun 4 Hijrah, dan insyaAllah pada pertemuan yang seterusnya kita akan lihat tuan-tuan peristiwa sebelum berlakunya satu lagi perperangan siri yang akan datang, yang kita akan sambung. Sama ada peperangan Hunain ke ataupun peperangan Mu'tah, saya tak pasti. Saya rasa Hunain. InsyaAllah kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri, asbab daripada kita mendengar sirah. Moga-moga Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ihsanlah kami semasa proses timbangan mahsyar kami nanti. Ya Allah, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.